Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam pengenalan. InsyaAllah pada tahun ini saya, Cikgu Syahir, akan mengajar anda semua mata pelajaran sains bagi tahun 2021. Saya percaya ramai di antara kamu yang telah pun belajar dengan saya pada tahun-tahun yang lepas. Baiklah, pada hari ini suka saya ingatkan kepada anak-anak untuk melihat video ini bersama dengan ibu bapa kerana ada 3 perkara penting yang ingin saya jelaskan, iaitu yang pertama mengenai mod pembelajaran, yang kedua mengenai kaedah pentafsiran yang akan saya jalankan, dan yang ketiga buku apakah yang akan digunakan pada tahun 2021 ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa, marilah kita melihat tayangan slide yang telah saya sediakan ini. Baiklah, sekiranya ibu bapa dan anak-anak telah bersedia, mari kita teruskan. Bagi tahun 2021, saya akan menggunakan 4 mod pembelajaran bagi PDPR tahun 2021 ini. Saya akan menggunakan Google Meet, Google Classroom ataupun video rakaman seperti yang sedang saya lakukan sekarang, dan juga WhatsApp. Bilakah kita akan menggunakan Google Meet, Google Classroom, video rakaman ataupun WhatsApp? Mari kita lihat jadual. Ini adalah jadual sains bagi murid 5 Zamrud pada tahun ini. Kita ada sains pada hari Isnin, hari Selasa dan hari Jumaat. Selain daripada itu, kita juga ada jadual PDPR online. Jadual PDPR online ini dibentuk membolehkan guru-guru mengadakan sesi kelas bersemuka dengan murid-murid. Jadi saya akan menggunakan Google Meet pada hari sama ada hari Isnin ataupun hari Rabu. Disebabkan pada hari Isnin kita ada kelas sains, maka berkemungkinan besar saya akan menjalankan Google Meet pada hari Isnin. Manakala pada hari Rabu pula saya akan mengadakan Google Meet dengan murid tahun 6 kerana saya juga mengajar tahun 6. Sekiranya pada hari Isnin minggu hadapan saya menjalankan Google Meet, maka saya akan memberikan peringatan sehari sebelum kelas dijalankan, iaitu pada hari Ahad. Maka pada hari Ahad saya akan memberikan peringatan di dalam grup WhatsApp mengatakan bahawa pada hari Isnin saya akan menjalankan Google Meet. Dan pada hari Isnin saya akan memberikan link Google Meet 15 minit sebelum kelas bermula, iaitu pada pukul 10 suku pagi. Suka saya ingatkan kepada murid-murid sekalian untuk memasuki Google Meet menggunakan ID GC masing-masing. Hal ini kerana sekiranya murid menggunakan email personal, mereka perlu mendapatkan akses approval daripada saya untuk masuk. Saya khawatir saya terlepas pandang ketika sesi Google Meet sedang berlangsung, saya sedang memberikan penerangan, saya tidak nampak notifikasi mengatakan bahawa Ahmad request to join, kerana dia menggunakan email personal, bukan menggunakan GC sendiri. Oleh yang demikian, saya tekankan sekali lagi supaya menggunakan GC untuk memasuki Google Meet yang sedang berlangsung. Maka sekiranya saya menjalankan Google Meet pada hari Isnin, oleh yang demikian pada hari Selasa dan Jumaat saya akan memberikan tugasan berbentuk latihan ataupun kuis ataupun soalan melalui Google Classroom dan WhatsApp. Ada beberapa ketika di mana saya perlu melakukan video rakaman, contohnya bagi topik mikroorganisma nanti, di mana pada tahun lepas selalu kebiasaannya murid-murid menjalankan sendiri penyiasatan pertumbuhan mikroorganisma terhadap roti. Tetapi disebabkan kita tidak dapat bersua muka, maka saya akan membuat video rakaman bagaimanakah prosedur
prosedur menjalankan penyiasatan tersebut. Dan video yang telah dirakam itu saya akan upload ke dalam YouTube dan linknya saya akan share melalui Google Classroom dan WhatsApp. Video rakaman itu adalah terlalu besar, maka saya tidak boleh upload direct di dalam WhatsApp group. Oleh yang demikian, saya akan menggunakan YouTube sebagai perantaraan. Berkenaan dengan Google Meet tadi, saya faham terdapat beberapa murid yang mempunyai kekangan dari segi berkongsi tablet dan sebagainya. Jangan risau. Setiap kali Google Meet berlangsung, saya akan rakam dan ketika kelas telah tamat, saya akan upload video rakaman itu ke dalam YouTube dan linknya saya akan share di dalam Google Classroom dan juga WhatsApp group. Jadi, mana-mana murid yang tidak berkesempatan, tiada alasan lagi untuk mereka melihat sesi kelas Google Meet yang telah pun berlangsung. InsyaAllah saya akan upkan link-link yang telah saya berikan sepanjang minggu itu pada hari Sabtu, bagi membolehkan mana-mana murid yang tidak berkesempatan untuk melihat apakah input-input yang telah saya berikan dalam minggu tersebut. Sekarang kita lihat pula apakah kaedah pentaksiran yang akan saya jalankan sepanjang sesi PDPR pada tahun ini. Baiklah, yang pertama, setiap kali Google Meet berlangsung, saya akan melihat kehadiran anak-anak tuan-tuan dan puan-puan dan saya akan catatkan dalam senarai nama. Kemudian, setiap tugasan yang diberi di dalam Google Classroom dan juga WhatsApp, saya juga akan mencatatkan siapa yang telah memberi maklum balas secara personal kepada saya. Contohnya, sekiranya saya memberikan soalan dan saya upload di dalam Google Classroom ataupun saya upkan di dalam WhatsApp group, kemudian murid itu reply personal kepada saya, maka saya akan tikkan di dalam senarai nama. Seterusnya, marilah kita lihat buku apakah yang akan dipakai pada tahun ini. Yang pertama, buku teks. Kita semua maklum, murid-murid belum lagi mendapat buku teks pada tahun ini. Namun, guru kelas telah pun upkan link kepada e-book buku teks tahun 5 di dalam grup WhatsApp kelas. Oleh yang demikian, suka saya ingatkan, downloadlah e-book tersebut kerana ada beberapa contoh dan soalan yang akan saya gunakan ketika pengajaran yang terdapat di dalam buku teks. Ini kerana kebiasaannya soalan-soalan UPSR banyak mengambil contoh-contoh yang terdapat di dalam buku teks. Yang kedua adalah buku aktiviti. Buku aktiviti ini adalah buku yang telah diputuskan di dalam panitia sains yang akan digunakan oleh murid-murid tahun 5 pada tahun ini. Jadi buku ini telah pun diletakkan dalam senarai buku yang wajib dibeli pada tahun ini. Saya akan menggunakan buku aktiviti. Saya akan banyak menggunakan buku aktiviti dalam soalan-soalan yang akan saya berikan. Dan yang terakhir adalah buku nota. Seperti tahun lepas, bagi murid tahap 2, buku nota sains terdapat 2, iaitu yang pertama sains 1 dan juga sains 2. Rasionalnya adalah apabila buku nota sains 1 dihantar, murid ada buku sains 2 untuk menjawab soalan ataupun mengambil nota. Dan apabila buku sains 2 dihantar, murid masih ada menggunakan sains 1 untuk mencatat nota dan membuat latihan. Walau bagaimanapun, kepada murid yang belum lagi membeli buku, jangan risau. Sekiranya ada latihan yang saya berikan, murid-murid boleh menggunakan buku nota tahun lepas, buku nota sains tahun lepas, tahun 4, yang ada kosong lagi. Boleh gunakan dahulu
untuk menjawab soalan yang akan saya berikan. Walau bagaimanapun, sekiranya sekolah telah dibuka, saya berharap agar murid-murid dapat menyediakan 2 buku nota baru tahun 5 tahun ini. Sekarang, mari kita saksikan apakah topik-topik yang telah pun kita pelajari pada tahun lepas, pada anda tahun 4 dahulu. Okey, kita ingat kembali sama-sama. Yang pertama, kita ada kemahiran saintifik. Masihkah anda ingat 12 kemahiran proses sains yang ada? Topik yang kedua, topik manusia. Kita dah belajar mengenai pernafasan, perkumuhan, penyatinjaan, gerak balas manusia terhadap rangsangan. Dan yang ketiga, topik haiwan. Kita dah belajar mengenai organ pernafasan haiwan. Kita juga belajar mengenai haiwan vertebrata, haiwan invertebrata. Topik yang keempat, tumbuhan. Kita dah belajar gerak balas terhadap rangsangan. Kita juga dah belajar proses fotosintesis. Masihkah anda ingat apakah dia rumus proses fotosintesis? Kemudian topik yang kelima, sifat cahaya. Topik yang keenam, bunyi. Bagaimana bunyi dihasilkan? Apakah dia bunyi yang bermanfaat, bunyi yang tidak bermanfaat? Yang ketujuh, tenaga. Apakah dia sumber tenaga? Apakah dia bentuk tenaga? Apakah dia bentuk tenaga yang boleh diperbaharui, yang tidak boleh diperbaharui? Adakah anda masih ingat? Topik yang ke-8, bahan. Kita dah belajar sumber asas bahan. Kita dah belajar sifat bahan. Apakah bahan yang kalis air, bahan yang menyerap air. Kemudian topik yang ke-9, topik bumi. Kita dah belajar graviti bumi. Kita juga telah belajar putaran dan peredaran bumi. Dan yang terakhir, topik mesin. Kita dah belajar subtopik bagi tuas. Kita juga telah belajar apakah dia mesin ringkas, apakah dia mesin kompleks. Adakah anda semua masih ingat? Dan yang terakhir, kita akan tengok apakah topik yang kita akan belajar pada tahun ini. Yang pertama, kemahiran saintifik, sama seperti tahun lepas. Yang kedua, topik manusia. Kita akan belajar mengenai sistem rangka manusia. Kita juga akan belajar mengenai sistem peredaran darah. Topik yang ketiga, haiwan. Bagaimanakah haiwan mengekalkan kemandirian spesies mereka? Dan kita juga akan belajar mengenai rantai makanan, siratan makanan. Topik yang keempat, tumbuhan. Kita akan belajar bagaimana tumbuhan mengekalkan kemandirian spesies mereka. Dan kita juga akan belajar bagaimana berlakunya pencarian biji benih. Topik yang kelima, elektrik. Kita akan belajar apakah dia sumber tenaga elektrik dan apakah jenis-jenis litar yang ada. Topik yang keenam, haba. Kita akan belajar mengenai haba dan suhu. Topik yang ketujuh, pengaratan. Kita akan mengenal pasti apakah objek yang berkarat, apakah objek yang tidak berkarat. Kita juga akan belajar macam mana pengaratan itu berlaku. Topik yang ke-8, jirim. Kita akan belajar bagaimanakah berlakunya perubahan keadaan jirim bagi air. Kita juga akan belajar ada berapa bentuk jirim. Topik yang ke-9, fasa-fasa bulan dan buruj. Kita akan belajar macam mana kita nak melukis fasa-fasa bulan. Kita juga akan belajar macam mana kita nak melukis buruj. Dan yang terakhir, mesin. Kita akan belajar macam mana kita nak menggunakan alat dalam kehidupan seharian kita. Apakah alat yang boleh membantu, memudahkan urusan kehidupan kita. Baiklah, setakat itu sahaja daripada saya pada hari ini. Saya terbuka kepada apa-apa cadangan dan penambahbaikan daripada ibu bapa. Sekiranya terdapat soalan ataupun cadangan yang ingin diutarakan, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah berhubung dengan saya melalui WhatsApp di nombor yang tertera. Saya terbuka kepada apa-apa penambahbaikan asalkan pembelajaran anak-anak itu dapat dijalankan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.